بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab yuqal aina al-ummatul ummiyatu wa nabiyuha fanahnu al-akhirun al-awwalun atau kama qala. Hadis riwayat Ibnu Majah daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita adalah umat yang akhir, kita adalah umat yang penghabis sebelum kiamat, tapi wa awwalu man yuhasab, tapi kita adalah umat yang mula-mula kena hisab. Hadis ni nak beritahu kepada kita istimewa kita kerana kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita jadi umat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita keistimewaan. Kita duduk di alam barzah sahaja. Kita umat penghabis, tapi bila jadi kiamat, kita mula kena hisab. Umat Nabi-Nabi lain belum dihisab lagi, kita hisab dah. Maknanya masa menunggu kita tu tak lama macam mana lamanya masa menunggu umat Nabi-Nabi lain. Kita mendapat keistimewaan ni tidak lain melainkan kerana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu, di hari akhirat esok dikatakan, ainal ummatul ummiyatu wa nabiyuha. Di padang mahsyar esok bunyi satu suara yang menyeru. Suara tu kata, mana umat yang nabinya ummi, buta huruf. Waktu semua orang duk ada di mahsyar, daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila hisab nak dimulakan, suara ni bunyi. Dia kata, ainal ummatul ummiyatu wa nabiyuha. Suara ni kata, mana dia umat kepada nabi yang ummi, nabi yang tak erti tulis, tak erti baca. Mana umat nabi ini? Maknanya, mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, fanahnul akhirun al-awwalun. Maka kitalah yang menjadi umat yang akhir tetapi awal dihisab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa ahadun yuhasabu yawmal qiyamah illa halak. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak. Nabi satu hari dia kata, tidak ada seorang pun yang kena hisab pada hari kiamat esok illa halak, melainkan jahanam dia. Nabi satu hari sudah kata macam tu. Nabi kata tidak ada satu manusia yang apabila dia kena hisab di padang mahsyar esok illa halak, melainkan jahanam dia. Maknanya siapa yang kena hisab di depan Allah, susah dia. Bila Nabi SAW kata lagu tu, faqultu, kata Aisyah, aku tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah azza wa jal, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bila Nabi kata siapa kena hisab, jenuh dia. Aisyah kata, ya Rasulullah, bukankah dalam Quran Tuhan ada sebut, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, barang siapa yang rekod amalan dia mai di tangan kanan dia, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Macam mana Tuhan kata siapa kena hisab dia teruk, sedangkan Quran kata barang siapa yang terima rekod amalan dengan tangan kanan, hisab dia akan mudah? Takkah dua benda ni nampak macam ta'arud, ada percanggahan, contradicts. Tuhan kata dalam Quran siapa terima rekod tangan kanan dia okey. Macam mana Tuhan kata siapa kena hisab dia susah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab dekat Aisyah, Nabi kata, inna ma dhalikal ard. Oh, Nabi kata jangan salah faham. Yang Quran kata fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira, siapa yang terima rekod dengan tangan kanan, hisab dia mudah. Itu bukan hisab, Nabi kata itu al-ard. Al-ard makna dia pembentangan. Itu belum hisab lagi, itu pembentangan. Pembentangan memang mudah, tapi hisab ni cerita lain. Ayat tu bukan cerita kata siapa terima tangan kanan dia mudah, bukan cerita hisab mudah, tapi zalikal ard, itu cerita pembentangan. Rekod amalan mai buka tengok, itu senang. Nabi kata walaysa ahadun yunaqashul hisab yaumal qiyamah illa uzziba. Nabi kata tapi ceritanya tidak ada seorang manusia pun yang apabila hisabnya yunaqash, dimunaqashahkan, apabila rekod amalannya itu diteliti secara detail, illa uzziba, melainkan dia kena azab. Cerita terima rekod ni belum susah lagi, nak susah dia lepas itu. Apabila rekod amalan kita, Tuhan kata tengok rekod dia ni secara detail, habis dah. Di dalam sebuah hadis lain yang lebih jelas diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ba'dhi salati, Allahumma hasibni hisaban yasira. Falamma ansarafa qultu ya Nabi Allah, mal hisabul yasir? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yanzura fi kitabih fayatajawaza anhu, innahu man nuqisha al-hisab yawmaidhin ya Aisyah halak, wa kullu
ma yusibul mu'min yukaffiru Allah azza wa jal bihi anhu hatta syaukah tashukuh, atau kama qal, hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, aku dengar Nabi SAW di antara doa yang Nabi baca selepas sembahyang dia. Aisyah kata, di antara doa yang aku pernah dengar Nabi baca lepas Nabi habis sembahyang ialah Nabi doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi lepas habis sembahyang, Nabi minta doa dekat Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhanku, hisablah aku di hari akhirat esok dengan hisab yang mudah. Nabi minta dekat Tuhan, minta, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah hisab amalan aku ni cara mudah, jangan detail sangat, jangan disusahkan sangat. Falamman sarafa, apabila Nabi habis sembahyang, sah lerah, selesai doa, qultu ya Nabi Allah. Aisyah tanya Nabi, dia kata, ya Nabi Allah, mal hisabul yasir. Dia kata, ya Rasulullah, yang kata hisab yang mudah tu macam mana? Nabi minta supaya Allah hisab dia dengan hisab yang mudah. Aisyah tanya Nabi, yang kata hisab yang mudah tu macam mana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yanzura ila kitabih fayatajawaza anhu. Nabi kata yang kata hisab yang mudah itu ialah di mahsyar esok Allah tengok rekod amalan kita, Allah tengok, fayatajawaza anhu, Tuhan kata aku maafkan dia lepas. Itu mudah. Rekod amalan itu an yanzura fi kitabih, Allah tengok kitab kita ni, Allah tengok, fayatajawaza anhu, tapi Allah kata lepas dia ni. Maknanya tidak disulitkan hisab kita tu, maknanya tidak didetailkan hisab kita tu, maknanya tak cari pasal dengan kita tu. Innahu man nuqishal hisab yawma idzin ya Aisyah halak. Nabi kata, wahai Aisyah, aku nak beritahu dekat kamu, kalau sekiranya rekod amalan kamu itu dilihat secara detail, Nabi kata halak. Aku boleh beritahu satu aja, Jahannam. Tuan-tuan, kita ni kalau tengok teliti habis, kita ni kalau tengok teliti habis lah. Macam kita katalah, orang yang buat menjaga lori duduk jalan atas jalan, kalau JPJ tahan, dia nak bagi salah ke tak lah, yang tu ya. Kalau dia nak bagi salah, dia cari bagi detail, dia pergi duduk suluh tengok tayar bunga korang salah, dia pergi suluh tengok ada kesalahan ni, kalau pergi duduk suluh cari jumpa. Tapi kalau dia tahan, dia tengok tereba aja, nampak janggut bagus, muka yang semayang, Assalamualaikum Haji, dia kata jalan je cantik. Dia nak teliti ke dia tak mau, yang tu aja. Dunia punya contoh macam tu. Kalau dia nak cari pasal, kena lama lah, duduk tepi dia cari. Dia buat keluar main 7 saman ada je, dia kata. Lampu brek kena, tayar tak ada bunga, apa 7 dia bagi. Tapi kalau dia tengok-tengok, dia tengok muka driver, nampak okey. Haji, mana nak pergi mana? Tanya pula nak pergi mana. Dia ni kata nak pergi Sungai Dua. Okey Haji, bawa elok nah. Assalamualaikum. Alhamdulillah tuan-tuan. Sujud syukur atas steering tu. Kalau dunia pun macam tu, tuan-tuan boleh bayang tak mahsyar esok macam mana? Ni yang Nabi SAW habaq ni. Nabi kata Aisyah, innahu man nuqishal hisab. Aisyah, barang siapa yang hisabnya itu didetailkan, kalau Tuhan nak tengok dia detail, halak. Nabi kata jahanam dia. Pasal apa?
pasal Allah Subhanahu wa ta'ala atas dialah dia nak bagi kita kena, atau atas dialah dia nak lepas kita. Allah nak azab kita, itu hak dia. Allah nak bagi ampun kat kita, itu hak dia. Allah lebih mengetahui tentang apa yang sesuai bagi dekat kita. Kemudian Nabi SAW kata di hujung tu, wa kullu ma yusibul mu'min yukaffirullahu azza wa jalla bih hatta syaukah tasyukuh. Nabi kita satu lagi, aku nak beritahu dekat engkau wahai Aisyah, masa hidup atas dunia ni, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan satu-satu musibah kepada satu-satu manusia itu, maka itu kifarat dosa dia. Sehingga kan hatta syaukah tasyukuh, sehingga kan kalau masa dia hidup atas dunia, dia terpijak satu duri aja, dia sabak dengan sakit kena duri itu, Allah kifaratkan dosa dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hak ni nak beritahu dekat kita, apa musibah, apa ujian, apa cubaan, apa juga yang Allah bagi kat kita atas dunia ni, kena sabar. Sabar tu meringankan kita di mahsyar. Sabar tu mengkifaratkan dosa. Bila dosa sudah dikifaratkan di atas dunia, kita di sana ringan, tak susah sangat kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulannal jannah min ummati 70,000 atau 700,000 la yadri Abu Hazim ayyuhuma qala mutamasikuna akhizun ba'duhum ba'da la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum wujuhuhum ala suratil qamar lailatal badri atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulanna al-jannah min ummati 70,000 atau 700,000. Nabi kata, hari akhirat esok umat aku akan masuk syurga 70,000 orang ataupun 700,000 orang. La yadri Abu Hazim ayyuhuma, rawi hadis ni kata, aku tak sure Nabi sebut tu 70,000 ke ataupun Nabi sebut tu 700,000, 700,000. Aku tak sure, tapi banyak. Dalam hadis dia ada perbincangan tentang benda ni. Tak usah duk spesifik tentang angka. In general dia nak abang kata ramai. Kalau 70,000 orang pun ramai, kalau 700,000 lagi ramai. Yang pentingnya dia nak bagi tahu kata ramai daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni akan masuk syurga dengan mudah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutamasikuna akhizun ba'duhum ba'dah. Masuknya umat Nabi Muhammad ke dalam syurga 70,000 ataupun 700,000 orang ni masuk dalam keadaan merengkel-rengkel. 70,000 orang ataupun 700,000 orang ni masuk syurga dalam keadaan mutamasikun akhizum ba'duhum ba'da. Ni duk rengkel tangan hang aku ni, tak ada seorang akan tinggal kawan dia. Masuk ni tanpa ada rasa selfish, penting diri sendiri, aku je nak masuk, hampa-hampa no. 70,000 ataupun 700,000 umat Nabi Muhammad yang nak masuk syurga ini, dia masuk secara satu kumpulan. Hang pegang aku, aku pegang hang, tak mau lepas seorang pun tinggal di belakang ni. Kata Nabi, la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhulu akhiruhum. Hak mula tu tak akan masuk, melainkan dia pastikan hak last sekali akan masuk. Keadaan umat Nabi Muhammad ni dari segi ukhuwah, dari segi persaudaraan, dari segi jaga hang aku ni, begitu sekali. La yadkhulu awwaluhum, nu hak duk depan sekali nu, dia tak akan step kaki masuk dalam syurga sehinggalah hatta yadkhulu akhiruhum, melainkan dia pasti hak last sekali nu masuk sama.
Ni Nabi nak habaq keadaan umat dia nak masuk syurga esok ni. Dia nak masuk, dia boleh tengok kawan belakang macam mana. Make sure semua tu 70,000 orang ataupun 700,000 orang tu semua make sure masuk. Wujuhuhum ala suratil qamar lailatul badri. Masuknya mereka ni dalam syurga, muka mereka berseri-seri macam bulan purnama. Seronoknya masuk mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran pertama kita nak ambil apa dia? Hisab ini bukan benda main-main. Tuan-tuan nak buat apa pun atas dunia ni, mau ingat satu, ni semua akan dihisab esok. Apapun kita nak buat atas dunia ni, apa juga kepentingan diri kita, apa juga benda yang menjadi intention kita, apa juga benda yang menjadi cita-cita yang kita nak capai di atas dunia ni, biarlah dengan cara betul. Pasal apa? Pasal benda ni direkod, dan rekod ni akan dibentangkan di mahsyar. Pembentangan saja tak apa, Nabi kata. Pasal apa? Al-ard ataupun pembentangan itu tak apa, Nabi kata. Tapi hisab itu yang nak jadi azab di sana. Apa pun kita nak buat di dunia ni, jangan sampai ke peringkat Allah kata kita buat benda salah. Yang tu aja. Satu. Yang kedua, pengajaran yang kita nak ambil daripada hadis ni apa dia? Istimewa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Kita akan segera dihisab oleh Allah walaupun kita umat yang penghabisan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, pengajaran kita nak ambil apa dia? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti jaga ukhuwah. Mesti jaga persaudaraan sama-sama kita. Jangan sama-sama kita, hang nak bagi sakit aku nak bagi sakit hang. Hang nak penaya aku nak penaya hang. Hang nak buat kat aku nak buat dekat hang. Tak mau ada macam ni. Sebaliknya, biar kita ada satu ukhuwah Islamiyah, ada satu persaudaraan Islam, tidak ada penting diri, melainkan kita semuanya penting. Kita nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala, kita nak sama-sama masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 11. Muka surat 72. Muka surat 72. Bab ma jaa fi qada'in nazri 'anil mayyit. Iaitu bab yang datang pada menyatakan qada' nazar kepada si mati. Tajuk pada malam ini cerita dia apa? Satu orang bernazar, tak dan nak sempurnakan nazar, dia mati. Apa jadi ke dia ni? Ketahuilah saudaraku, bermula membayar ataupun qada' hukuk ataupun perkara yang wajib atas si mati itu dituntut oleh agama. Satu orang yang sudah bernazar, berjanji dengan Allah nak buat satu benda, tak dan buat, dia mati. Kita bertanggungjawab, kena laksanakan apa hak dia tak dan nak laksanakan tu. Dan dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Ibn Abbas anna Sa'd bin Ubadah istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nadhrin kana ala ummihi tuwfiyat qabla an taqdiyahu. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nazar yang adalah ia wajib ke atas mak dia. Sa'ad bin Ubadah, dia tanya Nabi pasal mak dia ada bernazar, tak ada nak tunai nazar tu, mak dia mati. Maka dia pergi tanya Nabi. Kemudian daripada sudah bernazar, mati ia, yakni mati mak kepada Sa'ad bin Ubadah ni sebelum sempat membayar dia akan nazar itu. Maka apa hukumnya? Kita dalam hidup kita ni ada banyak benda yang kita tak faham sebenarnya. TV baru ni ada satu rancangan Tanyalah Ustaz ke apa ke. Isu yang dia bincang 3 hari itu isu tentang wasiat, tentang hebah, tentang apa ni macam-macam ni, harta mudah alih, harta 3 hari. 3 hari itu soalan masuk bertubi-tubi, soalan masuk bertalu-talu.
menunjuk kata apa, banyak benda yang kita tak tahu ni. Banyak benda yang kita tak tahu ni. Husband wife ada anak 3 orang. Husband masa hidup tak pernah cerita tentang harta benda dia, apa-apa dia tak pernah cerita kat bini dia. Dia anggap bini dia ni tak payah tahu apa. Nak mati tak tahu bila, tuan-tuan. Kita nak mati bukan tahu bila, kita tak ready pun boleh mati. Pergi mati. Bila dia mati dalam keadaan bini tak tahu apa. Dia beli rumah tak mana pun bini tak tahu, duit dia simpan dalam bank mana pun bini tak tahu, dalam bank A ada berapa duit, dalam bank B ada berapa duit, hutang dia dekat siapa, bini tak tahu apa. Dia duk buat seorang dia selama ni, tak bagi tahu dekat bini dia. Bila mati, hari ni mati, simpan apa semua, esok orang start telefon dah bini dia. Ni kak ni apa ni, saya hari tu suami kak ada hutang saya sekian-sekian banyak. Duk terkejut dia ni. Ini penyakit. Ini bak anak-anak ni nak bahagi macam mana ni saat lagi nu. Oh kacau tuan-tuan. Itu sebab bila mai rancangan macam ni masuk TV, banyak soalan duk tanya. Baru setengah orang yang dengar ni baru tahu, oh, rupanya ada no hari ni ada lawyer syariah yang boleh tolong uruskan benda ni. Kita awal-awal boleh pergi engage dengan dia, boleh cerita dekat dia, minta dia dokumenkan apa-apa benda yang berkaitan. Isu apa-apa jadi kat kita, family boleh refer dekat dia, dia boleh tolong urus harta-harta ismet dalam dan luar negara ni. Kan? Ini benda-benda macam ini. Kita banyak benda yang menyangkut dengan kehidupan kita hari-hari yang kita tak tahu. Kita take for granted, kita buat mudah. Kita duk ingat kita orang Islam, kita dah mengucap cantik dah, kita semayang 5 waktu, nak lagi cantik 5 waktu kita duk semayang di masjid, kita ingat semua tamam, semua dah sempurna elok, semua dah okey. Kita tak tahu, itu baru 5% daripada Islam yang duk ada 100% ni. 95% lagi kita tak tahu. Bila kita start attend kelas pengajian, bila start duk dengar ayat Quran, bila start duk dengar hadis Nabi, bila start duk dengar penjelasan-penjelasan tentang agama, baru kita nampak, barulah kita ni broad minded, nampak oh macam ni rupanya. Masih banyak lagi sudut-sudut, angle-angle yang kita boleh tighten, yang kita boleh perketatkan. Ada banyak lagi ruang-ruang yang kita boleh fine tune, kita boleh duk buat fine tuning, banyak lagi. Tapi bila kita ignore, kita dengan sifat kita yang very ignorance, kita ni ignore semua benda. Kita kira aku orang Islam, aku semayang 5 waktu cukup. Mati kita 1000 masalah anti mai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bukan kata lah zaman Nabi SAW dah jadi dah. Sa'ad bin Ubadah, dia tahu kata mak dia ada bernazar dan mak dia tak ada nak tunai nazar, mak dia mati. Tak apalah dia, pasal apa? Nabi ada, dia boleh terus pergi refer dekat Nabi, jawapan boleh dapat dandan, dan jawapan itu muktamad, tak ada pertikaian. Pun begitu, Sa'ad bin Ubadah pergi jumpa Nabi SAW, dia beritahu dekat Nabi apa yang berlaku dekat dia. Faqala Nabi SAW, iqdi anha. Maka sabda Nabi SAW, bayar olehmu akan dia daripadanya. Bila Sa'ad bin Ubadah pergi jumpa Nabi SAW nak minta fatwa daripada Nabi, saya tahu mak saya sebelum mati dia ada nazar nak buat satu benda, dia tak ada nak tunai nazar tu, tiba-tiba dia mati. Ni macam mana ni kami anak-anak tinggal ni, macam mana nak buat? Pergi tanya Nabi. Nabi jawab ringkas je. Nabi kata iqdi anha. Nabi kata hang tunaikan nazar dia. Okey, satu jawapan sudah dapat. Nah, baik, cuba kita tengok. Kata dia, bermula hadis itu hasan lagi sahih. Masalah wajib membayar nazar. Adakah nazar ni wajib dibayar? Telah ijma' sekalian orang Islam atas sah nazar dan wajib membayarnya. Nazar ni selagi mana tidak melibatkan benda maksiat. Nazar ni apabila dia melibatkan benda yang boleh mendekatkan kita dengan Allah, nazar itu sah dan wajib ditunaikan. Kita dah baca dah dulu, kalau nazar itu berupa maksiat, sah ke tak sah? Tak sah. Wajib ke tak wajib tunai? Tak wajib tunai. Kifarat kena ke tak kena? Imam Syafi'i kata tak kena.
Itu kita dah baca dah hari itu ni. Tapi kalau sekiranya nazar itu nazar yang boleh mendekatkan diri dengan Allah, nazar itu sah. Wajib tak wajib tunai? Wajib ditunaikan. Baik, cuba kita baca. Apabila seseorang itu bernazar pada taat kepada Allah, dan dengan dalil Nabi SAW suruh bayar nazar ibu kepada Sa'ad bin Ubadah kepada anaknya Sa'ad, maka jikalau nazar itu tidak sah dan tidak wajib bayar, nescaya tidak disuruh Nabi akan dia. Itu dalil dia yang tu.